Pengeboman Bali, tertuduh utama Amrozi dijatuhi hukuman mati. Kedutaan Jordan di Baghdad diserang, bom kereta meletup, 11 orang terbunuh. Malaysia perketatkan kawalan keselamatan bagi elak serangan pengebom berani mati. Mahkamah tolak permohonan budak lelaki 13 tahun untuk tangguh pelaksanaan hukuman penjara ke atasnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Indonesia hari ini mendapati anggota Jemaah Islamiah Amrozi 41 tahun bersalah atas semua pertuduhan membabitkan pengeboman di Bali. Ketua Hakim 1 Made Karna sehubungan itu menjatuhkan hukuman mati ke atas suspek pertama tragedi Bali yang dihadapkan ke muka pengadilan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi bin Nur Hasim dengan pidana mati. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Amrozi seperti selalu masih mampu mengukir senyuman. Mahkamah memberi beliau tempoh seminggu untuk mengemukakan rayuan. Bagi mekanik kampung ini, apa yang dilakukannya jihad. Hakim Made Karna justru menegur penyalah tafsiran istilah jihad yang mempengaruhi pemikiran rakyat tempatan. Jelasnya jihad mempunyai makna yang mendalam mengikut Islam dan Islam mengajar umatnya berdamai, berbuat baik, saling sayang menyayangi dan maaf bermaafan. Sedangkan perbuatan defendant boleh diklasifikasikan sebagai kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Peguam bela Wirawan Adnan berkata pihaknya akan mengemukakan rayuan pagi esok kerana mereka percaya hukuman sebagai membalas dendam. Menurut Wirawan lagi, pihaknya akan tetap berbuat demikian meskipun anak guam mereka sebenarnya enggan membuat rayuan dan mahu kes itu ditutup. Pendakwa raya sebelum ini memohon agar Amrozi dijatuhi hukuman tembak mati akibat jenayah yang dilakukannya itu yang meragut 202 nyawa 12 Oktober lalu. Dalam pada itu, kawalan keselamatan di mahkamah dilipat gandakan berikutan pengeboman di Hotel Marriott 2 hari lalu. 300 anggota polis lengkap bersenjata beserta 250 pengawal tempatan ditempatkan di sekitar mahkamah. Kereta dan motosikal dilarang mendekati kawasan berkenaan. Dan keputusan mahkamah hari ini, meskipun amat dialu-alukan masyarakat dalam dan luar negara, ia juga mengundang keresahan di kalangan mereka yang berada di Jakarta dan juga bandar utama lain di Republik itu, khususnya warga asing yang bimbang akan keselamatan mereka. Polis Indonesia percaya pihaknya sudah mengenal pasti identiti pengebom berani mati yang menyebabkan letupan Hotel Marriott kemarin. Ini berdasarkan rakaman visual pergerakan van Kijang yang digunakan dalam serangan itu menerusi kereta kamera keselamatan hotel terbabit. Rakaman turut menunjukkan van berkenaan berhenti seketika semasa berada di laluan kenderaan pekarangan hotel. Selain rakaman visual, Polis Indonesia juga akan mengenal pasti identiti pengebom dengan membandingkan contoh DNA dari cebisan mayat di lokasi van yang dipasang bom itu dengan contoh dari anggota keluarga penyerang terbabit. Perkara ini dinyatakan Pegawai Kanan Polis Indonesia, Goris Mere, kepada stesen radio Perbadanan Penyiaran Australia. Menurutnya lagi, pengebom setakat ini dikenali sebagai Asmal. Polis katanya juga berjaya mengesan email yang dihantar Asmal 6 minggu lalu di mana Asmal mengguna ayat kod isyarat yang diguna Jemaah Islamiah untuk mengambil bahagian dalam serangan bom. Antara lain, kod isyarat itu membabitkan penggunaan ayat yang menyatakan niat Asmal untuk berkahwin dalam email berkenaan. Perkataan berkahwin menurut Mere adalah kod anggota JI sebagai penyataan kesediaan untuk meletupkan bom. Lakaran wajah lelaki yang disyaki pengebom berani mati terbabit turut dikeluarkan pihak polis semalam. Polis Indonesia juga mengenal pasti peralatan letupan dalam serangan Hotel Marriott mempunyai persamaan dalam serangan bom yang dikaitkan dengan gerakan JI. Di Sydney, Menteri Luar Australia Alexander Downer menyangkal dakwaan Hotel Marriott di Jakarta adalah antara yang tersenarai sebagai sasaran pengganas.
Menurutnya, pemeriksaan rapi terhadap laporan perisikan Australia sedikit pun tidak menunjukkan hotel berkenaan sebagai sasaran. Yang ada hanyalah maklumat umum tentang kemungkinan serangan pengganas terhadap kepentingan Barat, termasuk milik Amerika Syarikat di Republik itu. Semalam, polis Indonesia berkata pihaknya menemui dokumen berhubung rancangan serangan pengganas ketika serbuan ke atas tempat persembunyian anggota Jemaah Islamiah JI. Dokumen itu menyenaraikan beberapa tempat awam, termasuk kompleks membeli belah, sebagai sasaran serangan. Namun tidak pula dinyatakan sama ada Hotel Marriott termasuk dalam senarai itu. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan pemantauan dan pengawasan keselamatan negara akan dipertingkatkan. Langkah itu bagi memastikan Malaysia tidak menjadi sasaran pengebom berani mati seperti yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Menurut beliau, Malaysia sebenarnya telah mengambil langkah membendung sebarang ancaman kepada keselamatan negara. Malah langkah seumpama itu telah diambil sebelum kejadian 11 September 2001 di Amerika Syarikat. Ketika ditanya mengenai langkah yang diambil Amerika Syarikat dalam menghapuskan keganasan, beliau berkata pendekatan yang diambil negara kuasa besar itu tidak akan mengurangkan ancaman pengganas. Kita berpendapat bahawa pendekatan yang dibuat oleh US tidak akan mengurangkan ancaman daripada teroris, dan ini akan berterusan bertahun-tahun selagi masalah sebab-sebab terorisme ini tidak ditangani. Macam mana kita ambil precaution pun, berapa lama kita nak boleh ambil precaution? Satu hari kita relax, dia jadi balik. Sebaliknya, kata Perdana Menteri, pendekatan terbaik ialah mencari dan mengenal pasti punca keganasan di peringkat akar umbi, seperti mana yang dikatakan beliau sebelum ini. 3 rakyat Malaysia cedera dalam kejadian di Jakarta itu. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam pada itu berkata negara-negara Asia Pasifik perlu menyelaraskan tindakan bersama dalam usaha membentras ancaman keganasan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, masalah berkenaan tidak boleh dilihat secara berasingan memandangkan ancaman keganasan tidak pernah mengenal batas sempadan negara. Berucap merasmikan perbincangan meja bulat Asia Pasifik 2003 di Ibu Negara, Datuk Seri Abdullah berkata untuk membentras keganasan, apa yang perlu wujud adalah dimensi politik. Tindakan ketenteraan semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya memberi kesan yang bertentangan. Let us be clear, terrorism is terrorism because it has a political motive. If we did not have a political motive, then it would not be terrorism. We must address this political dimension. This is not a call for capitulation. This is an appeal for honesty and political courage. Where the terrorist has a legitimate cause, we must address it. Because if we do not, the problem festers and it multiplies. Tambahnya lagi, keganasan mungkin disebabkan oleh perkara seperti kemiskinan, pegangan atau ajaran berbentuk militan. Namun yang mendorong wujudnya keganasan ialah penindasan dan ketidakadilan yang berlaku di negara sendiri dan luar. Datuk Seri Abdullah turut menegaskan dalam isu Palestin yang didakwa mendorong kepada keganasan antarabangsa adalah disebabkan kemarahan masyarakat Islam terhadap pendudukan Israel. Justru beliau berharap Amerika mengenakan tekanan sama rata kepada kedua-dua pihak bagi memastikan kejayaan proses damai yang sedang digerakkan. 11 orang maut apabila sebuah bom kereta meletup di luar kedutaan Jordan di Baghdad, manakala 32 yang lain cedera. Sejurus kejadian itu, berpuluh-puluh rakyat Iraq menyerang kedutaan tersebut, mengoyak bendera serta membakar gambar Raja Abdullah dan Allahyarham Raja Hussein. Koresponden AFP dilaporkan melihat 4 mayat dalam salah sebuah kereta yang musnah. Sementara kaki tangan hospital berkata antara 20 mangsa yang dibawa ke hospital, sebilangannya telah meninggal dunia. Menurut seorang pegawai polis, Munzir Jaafar, sebuah truk pikap meletup kira-kira jam 11 pagi waktu tempatan. Seorang pegawai kanan polis pula mengesahkan letupan akibat bom kereta. Orang ramai yang terkejut dengan insiden itu mengerumuni tempat kejadian. Ada antara mereka cuba mengeluarkan 4 mayat yang tersepit dalam salah sebuah kereta. Ramai pula yang mencemuh kerajaan dan rakyat Jordan. Jurucakap kerajaan Jordan dalam pada itu menyifatkan ia satu perbuatan pengecut. We think that this cowardly terrorist act
is aimed at deviating Jordan from its path of support for Iraq, and this is not going to happen. We will continue our support for the brotherly Iraqi people, and we will continue to extend all possible help for our Iraqi brothers in order to continue this process of stabilization in this brotherly country. Seorang lagi pegawai kanan kerajaan di Aman dipetik sebagai berkata 15 daripada mangsa yang cedera terdiri daripada kaki tangan kedutaan, 10 daripadanya warga Jordan sementara bakinya rakyat Iraq. Sumber itu menambah ketika kejadian kuasa usaha Jordan di Baghdad, Demi Haddad tidak berada dalam bangunan berkenaan. Manila hari ini diingatkan supaya memastikan prasyarat yang ditetapkan dipenuhi sekiranya mahu Kuala Lumpur menghantar pasukan pemantau gencatan senjata di selatan Filipina. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar, langkah itu perlu bagi mengelak Malaysia terjerat dengan konflik dalaman negara itu. Kita tidak mahu terheret oleh kerana konflik dalaman mereka. Kalau kita nak pergi ke sana, mestilah ianya berasaskan kepada dia the sustainability, kemampanan proses damai itu di antara kedua-dua belah pihak. Dan buat masa ini when dia nak adakan proses damai perundingan untuk menandatangani perjanjian damai di antara pihak MILF dan Kerajaan Filipina, Republik Filipina, minta Malaysia memainkan peranan sebagai orang tengah. Kita secara prinsipnya tidak mempunyai masalah, tetapi mesti dipenuhi beberapa prasyarat untuk membolehkan proses damai ini dijalankan dalam suasana yang tidak mengganggu pencapaian persetujuan. Itu belum lagi dibuat oleh pihak Filipina. Datuk Seri Syed Hamid berkata antara prasyarat itu ialah kerajaan Filipina perlu memastikan pihak yang akan menyertai rundingan damai di Malaysia tidak dilabelkan sebagai mana-mana kumpulan pengganas. Malah yang penting katanya kedua-dua pihak perlu berusaha menjayakan rundingan damai berkenaan. Perkara itu katanya telah dimaklumkan pada rakan sejawatnya dari Filipina. Datuk Seri Syed Hamid sebelum itu menyaksikan perjanjian persefahaman bersama antara penganjur Expo OIC 2003, FNR Pameran dan Persidangan Sendirian Berhad dengan penaja. Expo OIC diadakan sempena Persidangan Negara-Negara Islam OIC ke-10 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya Oktober depan. Lebih 25 buah negara anggota OIC dijadual menyertai Expo selama 6 hari bermula 14 hingga 19 Oktober. Malaysia yang akan menghantar angkasawannya pada tahun 2005 hari ini menamakan satelit pencerapan bumi keduanya sebagai Razak-Set. Razak-Set yang akan dilancarkan ke orbit pada pertengahan Ogos tahun depan mengambil sempena nama Perdana Menteri Malaysia kedua Allahyarham Tun Abdul Razak. Satelit pertama negara Tiongset 1 dilancarkan 26 September 2000. Majlis penamaan Razak-Set disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad di Bukit Jalil. Sebelum ini satelit kedua itu dikenali sebagai MAXSAT. Razak-Set ialah sebuah satelit pencerapan bumi yang membawa kamera aperture sederhana. Satelit itu dibangunkan bersama oleh Astronautik Teknologi Malaysia Sendirian Berhad dan Satresi Co Limited dari Korea Selatan. Program pembangunannya bermula tahun 2000 dengan 16 jurutera ATSB dihantar ke Korea Selatan untuk bekerja bersama rakan teknologi mereka. Hasilnya beberapa bahagian subsistem satelit Razak-Set telah dibangunkan di Malaysia oleh jurutera tempatan. Keupayaan jurutera tempatan itu menurut Datuk Seri Dr. Mahathir membanggakan negara. Initially kita nak buat satelit ni nak suruh orang lain buat. Kita buat di Sari. Dulu, tapi kita dapati bahawa kita punya engineer mempunyai kebolehan dan setelah dilatih di Korea kita nampak mereka berkeupayaan membuat komponen-komponen sendiri. Malaysia juga katanya akan mengenal pasti 2 atau 3 rakyat tempatan untuk program ke angkasa lepas tahun 2005.
Program itu adalah sebahagian daripada perjanjian yang dimeterai dengan Rusia dalam pembelian 18 jet pejuang Sukhoi. Angkasawan yang dipilih katanya tidak terhad di kalangan anggota tentera, malah orang awam yang berkelayakan dan berkeupayaan untuk menjalani latihan yang mengambil masa 2 tahun. Puncak dunia ditakluki. 7 lautan diduga. Kutub utara dan selatan diterokai. Ombak ganas Selat Inggris bukan penghalang. Mampukah jalur gemilang dikibarkan di bulan? Ya, tetapi dengan bantuan negara maju seperti Rusia, Perancis dan Amerika. B, ya, berbekalkan semangat Malaysia boleh. C, tidak, kita harus terima realiti. Kemahiran kita masih terbatas. Cara menjawab, type BU space undi space jawapan anda. Kemudian hantarkan SMS anda ke 39777. Cuba memperdayakan orang ramai menyertai PKPM, Nur Azami hadapi 2 tuduhan di mahkamah. Datang sebagai pembantu rumah, terjebak dalam lembah penghinaan. Cepat, ayo bukan. Saya mau, Pak. Saya tak mau. Akibat duduk terlalu lama. Demi masa depan, Juliana Banos sanggup lakukan apa saja. Beri masa mula-mula Jun serius kan. Kau tak Wanda tu gila sikit kan. Yang ni lagi gila. Semua ini di Buletin Utama Sabtu 9 Ogos. Selepas 14 hari direman, Ketua Pasukan Khas Persekutuan Malaysia PKPM, Nur Azami Ahmad Ghazali, hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 tuduhan menipu. Turut dihadapkan ke mahkamah 2 ahli lembaga amanah pertubuhan haram itu. 2 pemegang amanah pertubuhan yang didakwa bersama Nur Azami ialah Abdul Rahman Baba dan Tengku Hamid Tengku Ismail. Abdul Rahman ialah pengarah sumber manusia Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, manakala Tengku Hamid seorang ahli perniagaan. Mengikut kertas tuduhan, mereka menghadapi 2 tuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Kesiksaan. Kesalahan pertama kerana menggunakan nama Pasukan Tindakan Cemas Malaysia, PTCM, untuk bertujuan mengambil ahli. Kesalahan seterusnya menipu orang awam supaya mempercayai PKPM adalah satu pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 2 tahun mengikut Seksyen 120B dalam kurungan 1. Hakim Muhammad Zaki Abdul Wahab menetapkan 26 Januari tahun depan bagi membicarakan kes terbabit. Abdul Rahman dan Tengku Hamid turut menghadapi satu lagi tuduhan mengikut Seksyen 465 Kanun Kesiksaan kerana melakukan pemalsuan ke atas surat PTCM dengan niat menipu. Hakim Muhammad Zaki menetapkan 25 September ini bagi menentukan bidang kuasa mahkamah berhubung kes pemalsuan surat terbabit kerana ia berlaku di luar bidang kuasa Kuala Lumpur, iaitu di Putrajaya. Nur Azami dikenakan ikat jamin RM20,000 dan 2 penjamin. Manakala Abdul Rahman 55 tahun dan Tengku Hamid 70 tahun diikat jamin RM30,000 dengan 3 penjamin. Pendakwaan dijalankan oleh Datuk Abdul Rahman Putra, Zulkifli Ahmad dan Nik Suhaimi Nik Sulaiman. Kegiatan haram PKPM lumpuh selepas pejabat pertubuhan itu diserbu polis di Pantai Dalam pada Julai lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan seorang budak lelaki 13 tahun untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman yang diperintahkan ke atasnya selepas didapati bersalah membunuh seorang budak perempuan 11 tahun. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Ahmad Ma'ruf.
Budak berkenaan diperintahkan ditahan di penjara Kajang seperti yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada 26 Julai lalu, Mahkamah Tinggi mengarahkan dia ditahan di penjara dan diasingkan daripada tahanan dewasa selepas didapati bersalah membunuh pada 1 Julai lalu. Pelajar tingkatan 1 itu didakwa membunuh anak perempuan guru tuitionnya 11 tahun dengan objek tajam. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di rumah guru itu di Taman Sri Rampai Setapak antara 3.30 petang dan 4 petang 30 Mei tahun lalu. Seorang anggota polis berpangkat konstebel hari ini dihukum penjara 15 tahun dan 17 kali sebatan selepas didapati bersalah merogol 2 tahanan wanita warga asing Februari tahun lalu. Perintah terhadap Razali Pilin dikeluarkan oleh Mahkamah Session Ampang melalui Hakim Muhammad Saman Muhammad Ramli. Bagi tuduhan merogol tahanan warga Filipina, Razali dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 10 kali sebatan. Manakala hukuman penjara 15 tahun dan 7 kali sebatan bagi tuduhan kedua membabitkan mangsa seorang warga Indonesia. Hakim bagaimanapun memerintahkan hukuman penjara dijalankan serentak berkuat kuasa hari ini. Dulu lain. Sekarang lain. Satu lagi sandiwara Cina atau sejauh mana keikhlasan mereka? Kupasannya, Buletin Utama, Jumaat 8 Ogos. Proton Arena laris di Australia. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Salam sejahtera. Serangan bom berani mati di Hotel JW Marriott Jakarta 2 hari lalu tidak akan menjejaskan pengaliran pelaburan dan pelancong ke rantau ini. Menurut Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTN), Datuk Mustafa Muhammad, pelabur melihat faktor-faktor jangka panjang sebelum membuat keputusan dan Malaysia masih dianggap sebagai sebuah negara yang baik untuk membuat pelaburan. Selain kedudukan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas, beliau menjelaskan negara-negara ASEAN sentiasa bersedia mengambil langkah-langkah perlu demi menjamin keselamatan di rantau ini. Bagaimanapun, Datuk Mustafa berpendapat negara-negara ASEAN perlu berusaha lebih keras untuk meningkatkan keselamatan tanpa melihat isu berkenaan sebagai satu isu remeh. Kadar kefahaman dan pengetahuan mengenai penyediaan wasiat masih rendah di negara ini, terutamanya di kalangan orang Islam. Menurut Pengerusi Amanah Raya Berhad ARB, Datuk Sukri Muhammad, daripada 2,200 kes wasiat yang diuruskan syarikat itu, hanya 20 sahaja membabitkan pelanggan Islam. Saya percaya bahawa kekeliruan ini timbul kerana anggapan umum mengatakan bahawa orang Islam tak boleh buat wasiat. Ini tanggapan ini adalah salah dan tidak benar. Orang Islam boleh membuat wasiat, tetapi mestilah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak lebih daripada 1/3. Dan yang kedua, yang menerima kepentingan daripada wasiat itu tidaklah boleh terdiri daripada beneficiary. Ini bermakna seseorang Islam boleh mengamanah atau menyimpan wasiat untuk orang tersayang atau institusi kebajikan sebelum dia meninggal dunia. Tambah Datuk Sukri, ARB akan mempertingkatkan aktiviti promosi untuk mendekati pelanggan, terutamanya di kawasan luar bandar. ARB yakin mampu meningkatkan kes pengurusan wasiat sebanyak 30% menjelang akhir tahun ini. Datuk Sukri berkata demikian selepas majlis pelancaran sistem nilai-nilai bersama Amanah Raya Berhad yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia Dr. Abdul Latif Ahmad. Pelancaran sistem itu selaras dengan inisiatif pihak pengurusan untuk terus mengukuhkan perkhidmatan ARB di samping mencapai objektif untuk memartabatkan ARB sebagai institusi peramanahan terunggul di Malaysia. 5 nilai ARB itu ialah ilmu, amanah, bangga, kerja berpasukan dan kecemerlangan khidmat pelanggan. Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB mengumumkan skim penyusunan semula syarikat itu sudah sampai ke peringkat akhir. MRCB di dalam satu kenyataan hari ini berkata penyelesaian skim penyusunan semula itu akan menyaksikan penyenaraian Media Prima Berhad MPB di Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL sebagai syarikat media terbesar di negara ini. MPB menggabungkan stesen televisyen swasta pertama di Malaysia TV3 dengan akhbar kumpulan The New Straits Times Press NSTP.
MRCB di dalam pengumumannya kepada BSKL semalam berkata kesemua pemegang saham MRCB dan MRCB OA akan menerima saham di dalam MPB berikutan pemisahan MPB daripada MRCB. Pemegang saham MRCB dan MRCB OA akan menerima 2,000 saham MRCB dan 1,300 saham MPB bagi setiap 3,000 saham MRCB yang dipegang sekarang. Jualan Proton Arena di Australia dijangka mencatatkan pertambahan 3 kali ganda daripada 70 unit sekarang kepada 250 unit setiap bulan. Menurut pengarah urusan Proton Cars Australia, John Startari, sejak dilancarkan Februari lalu, sebanyak 500 unit Proton Arena jambak iaitu selanga Australia bagi anak biri-biri telah dijual. Harga model arena biasa ialah kira-kira RM45,100, sementara model Sport Deck ialah RM49,600. Jelas Startari, ini kali pertama dalam sejarah syarikat kereta di negara itu, pembeli sanggup menunggu sehingga 6 minggu untuk mendapatkan Proton Arena. Selain harga yang agak berpatutan, tarikan utama kenderaan itu ialah penyelenggaraan rendah kerana enjin 1.5 liternya. Malah Arena telah membantu menarik banyak pertanyaan wakil penjual kereta Proton di Australia. Kini terdapat 23 wakil jualan Proton di Australia. Dan itu sekian laporan Detik Niaga, kembali bersama Noliza untuk laporan selanjutnya. Langkah mengeluarkan lebih 23,000 permit teksi di sekitar Lembah Kelang dilakukan bagi menampung jumlah penumpang berdasarkan nisbah satu teksi 200 penduduk di kawasan berkenaan. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata berdasarkan nisbah berkenaan, dakwaan LPKP melambatkan permit teksi adalah tidak benar. Kita mengeluarkan satu permit teksi bagi setiap 200 penduduk, ya. Jadi di kawasan operasi teksi ini ialah daripada kawasan operasi teksi bandaraya ialah kawasannya ialah seluruh negeri Selangor. Tolak dua daerah saja, iaitu Sabak Bernam dengan Tanjung Karang, dan campur juga Seremban. Jadi jumlah penduduk di kawasan ini ada hampir 5.6 juta, tak silap saya. Dan kalau kita bagi satu permit setiap kepada 200 penduduk, so I think we should be issuing about 23,000. Betul. Beliau mengulas tindakan Presiden Pertubuhan Pemandu dan Pengusaha Teksi Limousin dan Kereta Sewa Malaysia, Pertekma, Yusof Lahir, menyerahkan nama individu yang didakwa memiliki lebih 6,000 permit teksi kepada BPR semalam. Yusof katanya tidak wajar menyalahkan LPKP dengan dakwaan berkenaan, sedangkan pada masa yang sama, beliau turut memohon permit teksi. Beliau bercakap pada sidang media anugerah nilai pemegang saham KPMG di Ibu Negara siang tadi. Suka saya tegaskan sekali lagi. Pengerusi LPKP Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar dalam pada itu sepakat dengan Datuk Seri Nazri bahawa dakwaan itu tidak berasas. Serentak dengan itu, beliau mengumumkan siasatan dalaman tidak akan dilakukan oleh pihaknya berhubung dakwaan seorang pegawai kanannya terbabit dalam pemberian permit itu. Tak ada. Sebab saya katakan beliau awal tak ada. Sebab perkara ini didedahkan di luar, kami tidak tahu siapa, kan, pegawai mana, kan. Sebab perkara ini tiba-tiba didedahkan di luar, tidak dimaklumkan kepada kami. Segmen Luar Negara bersama Suhaimi Ahmad. Antara paparannya, tentera Indonesia dakwa 8 anggota pemisah Aceh ditembak mati.
Kecurian kenderaan di Johor tinggi. Laporannya seketika nanti. Rusia, Amerika Syarikat, dua superpower dunia. Mungkinkah Moskow menggugat Washington? Laporan khas, Buletin Utama, Jumaat 8 Ogos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tentera Indonesia di Aceh mendakwa berjaya menembak mati 8 lelaki dipercayai anggota puak pemisah di 4 wilayah berasingan. Jurucakap Tentera Ahmad Yani Basuki berkata 5 daripadanya ditembak mati dalam pertempuran di Muket, daerah Aceh Selatan semalam. Seorang anggota Marin juga dicedera dalam pertempuran selama 30 minit di wilayah sama. Seorang lagi anggota GAM ditembak di Mon Layu di daerah Biren beberapa jam kemudian. Dalam pertempuran di Mutiara Timur, daerah PD pula, seorang lagi anggota puak pemisah maut di tangan tentera kerajaan. Korban akhir puak pemisah semalam ditembak di Matang Jane di daerah Tamiang. Seorang awam turut terbunuh di daerah sama akibat terkena peluru sesat. Selasa lalu, 2 lelaki dipercayai anggota GAM dilaporkan menembak mati bekas ketua kampung beriringan di daerah Aceh Utara. Menurut rekod TNI, sejak operasi ketenteraan dilancarkan ke atas Aceh, 630 anggota puak pemisah dilaporkan terbunuh. Pemberontak bandar pun menafikan perangkaan itu. Sebaliknya, menurut mereka, kebanyakan yang terbunuh adalah orang awam. Di Spanyol, pasukan kecemasan bertungkus lumus menyelamatkan lebih 30 pekerja yang terperangkap dalam terowong kereta api yang masih dalam proses pembinaan. Menurut jurucakap pengurusan infrastruktur kereta api Spanyol, kenderaan yang membawa pekerja terbakar lalu menyebabkan kumpulan terbabit terperangkap dengan kepulan asap. Pekerja berkenaan berjaya diselamatkan 4 jam kemudian. Terowong dekat bandar La Grania di San Ildefonso, 80 km barat laut ibu kota Madrid, adalah sebahagian daripada projek landasan kereta api berkelajuan tinggi menghubungi bandar di tengah negara itu, Valladolid. Sementara itu, 35 orang cedera apabila pesawat yang dinaiki mengalami gelora di udara. Penerbangan 440 Lufthansa dari Frankfurt, Jerman berada di ruang udara Lautan Atlantik ketika gelora teruk melanda pesawat berkenaan. Beberapa buah ambulans dan jentera bomba digegaskan ke landasan ketika pesawat mendarat di lapangan terbang Bush Intercontinental di Houston, Amerika Syarikat. 25 penumpang menerima rawatan kecemasan di landasan, manakala kira-kira 10 yang lain dikejarkan ke hospital berdekatan. Bagaimanapun tiada kecederaan serius dilaporkan. Dan itu sekian laporan luar negara, sukan selepas ini. Playoff Liga Super, pasukan kelab tunjuk taring. Saya masukkan bersama Abu Bakar Tan. Salam sejahtera. Penangan pasukan kelab mencorak pusingan pertama play-off bola sepak ke Liga Super malam semalam. Daripada 4 pasukan kelab yang bersaing, 3 melakar kemenangan. Paling bergaya MPPJ Selangor yang mengejutkan juara Piala FA Negeri Sembilan 4-1. Manakala juara perdana 2 Public Bank Selangor menumpaskan Johor 3-1. Johor FC pula menewaskan pasukan yang kian meningkat Kelantan 1-0. Cuma Sarawak yang terselamat daripada kebangkitan pasukan kelab dengan kejayaan 3-1 ke atas Telekom Melaka.
Di Stadium Petaling Jaya, bekas pemain kebangsaan Anwar Abu Bakar mencipta hat-trick untuk MPPJ ketika membelasah Negeri Sembilan 4-1. Namun Negeri Sembilan yang lebih awal menguasai permainan. Minit ke-6, Effendi Abdul Malik menyambar hantaran lintang Suhamin Yusof untuk gol pertama negeri. Bagaimanapun anak didik Daulah Saleh menyamakan kedudukan menerusi Anwar Abu Bakar pada minit ke-22. MPPJ menambah 3 lagi gol pada babak kedua. Gol kedua hasil gerakan bijak Bruno Martelotto pada minit ke-56. Malam gemilang MPPJ berterusan dengan 2 lagi gol Anwar Abu Bakar pada minit ke-65 dan seminit sebelum visil penamat. Kelebihan 3 gol meletakkan MPPJ dalam selesa apabila bertandang ke Stadium Hang Tuah Ahad ini. Di Stadium Selayang, juara perdana 2 Public Bank Selangor turut mencerahkan laluan ke pusingan kedua setelah menewaskan Johor 3-1. Public Bank membuka jaringan seawal minit ke-12 menerusi Zulkifli Cik Den. Babak kedua terus meranapkan impian Johor dengan gol sendiri Syahril Nizam Khalil pada minit ke-64. Dan 3 minit kemudian, Public Bank menjaringkan gol ketiga menerusi pemain import Ivan Ziga. Johor akhirnya berjaya merapatkan kedudukan menerusi gol tunggal ketua pasukan Suhaimi Jamil pada minit ke-70. Public Bank Selangor 3, Johor 1. Imej bola sepak Turki dicemar lagi dengan pergaduhan penyokong. Kali ini seorang peminat mati ditikam ketika perlawanan persahabatan di antara klub Division 2 Karşıyaka dan Göztepe. Aksi garang penyokong kini semakin ketara dalam bola sepak Turki. Ia cuma perlawanan persahabatan di antara 2 pasukan Division 2. Namun sikap fanatik klub Karşıyaka dan Göztepe telah mencetuskan satu lagi detik hitam. Seorang penyokong Karşıyaka berusia 23 tahun mati di hospital setelah ditikam dalam pergaduhan. Manakala seorang penyokong Göztepe juga ditikam dan terpaksa dikejarkan ke hospital. 50 orang lagi tercedera termasuk 8 anggota polis. Insiden terbaru ini memburukkan lagi imej bola sepak Turki yang pernah didakwa membunuh 2 peminat Leeds United 3 tahun lalu. Di Portugal, rentak kemenangan Manchester United dalam siri persahabatan terhenti dengan kekalahan 3-1 di tangan Sporting Lisbon. Aksi tuan rumah lebih kemas untuk mendahului 1-0 pada babak pertama menerusi Luis Felipe hasil lantaran Rui Jorge. Penjaga gol United Fabian Barthez agak goyah ketika diuji sekalipun cemerlang menyelamatkan percubaan Beto ini. Babak kedua Sporting menjaringkan gol kedua menerusi tandukan penyerang veteran João Pinto. Pinto nyata cemerlang menjadikan kedudukan 3-0 dengan rembatan rendah yang terkena tiang sebelum masuk. United cemerlang dengan 4 kemenangan di Amerika mendapat sagu hati gol sendiri Hugo Vieira yang tertampan lantaran lintang Ole Gunnar Solskjaer. Sementara itu, Cruzeiro kekal di tangga teratas Liga Brazil sekalipun hanya mampu seri 1-1 dengan São Paulo di tempat sendiri. Memang pasukan pelawat pantas bertindak garang menerusi sepakan percuma Rogério Ceni diikuti rembatan Luis Fabiano yang terkena tiang. Babak pertama 0-0. 5 minit selepas rehat, São Paulo menghukum tuan rumah dengan gol pembukaan menerusi Gustavo Neri. Penyokong Cruzeiro hanya lega selepas Mota menyamakan kedudukan pada minit ke-77 menerusi serangan yang pantas. Walaupun kembali mengasak, São Paulo gagal menyingkirkan Cruzeiro daripada kekal di tangga teratas Liga. Program khas ke Olimpik Athens tahun depan antara persiapan intensif atlet negara menggalas cabaran tamasya terbesar dunia itu. Dengan pendekatan sedikit berbeza dan lebih serius, keputusan memberansangkan sekurang-kurangnya dapat disumbangkan atlet walaupun bukan kilauan emas. Program setahun itu lebih fokus khususnya dalam menilai kemampuan sebenar atlet negara. Pendekatan sains sukan seperti data pattern pemakanan dan pencapaian semasa atlet antara intipati program berkenaan. Program hasil sesama erat, Majlis Sukan Negara MSN, Satuan Sukan Terbabit dan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Kejayaan pemain badminton negara Wong Chun Han muncul finalis pada kejuaraan dunia di Birmingham contoh terdekat keberkesanan program berkenaan. Bagi Kementerian Belia dan Sukan KBS, satu perjumpaan khas dengan persatuan sukan berpotensi antaranya badminton, hoki dan renang akan diadakan sebelum tamasya Sukan SEA Disember ini. Prestasi mereka kadang-kadang di atas kertas, kadang-kadang dari segi hujah, nampak everything seems to be fine, but when it comes to tournaments, when it comes to actual competition, they don't do so well. Datuk Isyamuddin hadir di majlis pelancaran produk terbaru FNN Coca-Cola Malaysia 100 Plus Power siang tadi.
100 Plus Power turut menjadi minuman rasmi triathlon antarabangsa Kuala Lumpur 28 September depan. Hadir pada majlis pelancaran pengarah urusan FNN Coca-Cola Malaysia Sdn Bhd, Eng Juisia. Sementara itu, petang tadi berlangsung majlis pecah tanah fasa kedua bangunan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Disempurnakan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Muhammad Syed Muhammad Taufik, fasa kedua merangkumi pembinaan bangunan setinggi 5 tingkat. Fasa kedua dengan kos RM13 juta ini bakal menambung ruang untuk Dewan Pelbagai Guna Muzium Sukan serta Dewan Latihan Sukan untuk pembangunan sukan untuk remaja. Hadir sama majlis itu Presiden MOM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar. Beralih ke golf amatur wanita terbuka Malaysia 2003. Pemain muda Thailand Sutira Chanachat muncul pemain tunggal berjaya mencatat aksi di bawah par pada pusingan akhir kejohanan. Sekaligus catatan 71, 1 di bawah par untuk jumlah 222 pukulan membolehkan Sutira muncul juara 5 pukulan di depan pemain negara Mary Ting Yah Ping. Saingan mengejar kejuaraan tertumpu kepada Mary Ting Yah Ping dari Malaysia dan pemain muda Thailand Sutira Chanachat. Setelah terikat dengan jumlah 151 pukulan 7 di atas par, Sutira 15 tahun lebih konsisten pada pusingan terakhir. Dia melakukan 3 birdie sehingga lubang ke-16. Malangnya 2 bogi termasuk lubang terakhir sekadar menyaksikan Sutira mencatat 1 di bawah par 71 pukulan. Bagaimanapun dia sudah cukup memberikan kejuaraan pertama buat Sutira di Malaysia untuk merangkul trofi Tuanku Najihah. Mary Ting merosot 4 di atas par 76 pukulan untuk keseluruhan 11 di atas par, akur sebagai naib juara. Juara berpasukan bagaimanapun milik Malaysia apabila mengumpul 309 pukulan menerusi Nining Haris, Aini Johani Abu Bakar dan K. Dayanita. Bekas personaliti TV3 Ras Adi Barazi memulakan cabaran berkerusi roda secara solo dari Johor Bahru ke Putrajaya sejauh kira-kira 389 km. Cabaran kerusi roda 2003 itu dijangka mengambil masa 14 hari melalui 4 negeri, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Pelepasan cabaran ini disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Guna Tenaga Belia Sukan dan Kebudayaan Johor Ahmad Zahari Jamil di perkarangan bangunan Persatuan Spastik Johor di Johor Bahru siang tadi. Ras Adiba dijadual berkerusi roda sejauh 30 km sehari pada kadar kelajuan 5 km sejam. Antara kawasan luar bandar yang akan dilalui termasuk Pekan Nenas, Pontian, Benot, Batu Pahat sebelum meneruskan cabarannya ke Muar dan Melaka. Semasa melalui kawasan terbabit, Ras Adiba yang lumpuh dari paras pinggang ke bawah dijadual menemui orang ramai dan berinteraksi dengan belia dan pelajar. Kita tidak boleh putus asa dan tak boleh patah semangat, dan Ras mengharapkan ibu bapa yang punya anak-anak OKU di kawasan-kawasan luar bandar untuk berikan anak-anak mereka peluang untuk keluar untuk satu hari mewakili Malaysia dan mengibarkan jalur gemilang, insya-Allah. Laporan tadi mengakhiri segmen sukan. Nurliza akan kembali bersama anda sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Puncak dunia ditakluki. 7 lautan diduga. Kutub utara dan selatan diterokai. Ombak ganas Selat Inggris bukan penghalang. Mampukah jalur gemilang dikibarkan di bulan? Ya, tetapi dengan bantuan negara maju seperti Rusia, Perancis dan Amerika. B. Ya, berbekalkan semangat Malaysia boleh. C. Tidak, kita harus terima realiti. Kemahiran kita masih terbatas. Cara menjawab, type BU space undi space jawapan anda. Kemudian hantarkan SMS anda ke 39777. Polis Johor bimbang dengan kadar kecurian kenderaan khususnya motosikal yang semakin meningkat sejak akhir-akhir ini, termasuk yang membabitkan sindiket luar negara. Ketua Polis Johor Datuk Musa Hassan berkata, setiap hari antara 23 hingga 25 motosikal dilapor dicuri di negeri ini, manakala 2 kereta dan 3 van dilaporkan hilang setiap hari. Katanya walaupun kadar kecurian tinggi, polis masih mampu menyelesaikan kes dalam jangka masa tertentu. Misalnya dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, 4,997 motosikal dilaporkan hilang di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 1,897 kes berjaya diselesaikan dengan tertangkapnya 515 penjenayah. Begitu juga dengan kecurian 697 buah kereta,
459 kes berjaya diselesaikan. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia MERSI akan mengutamakan bantuan dari segi pendidikan dan perubatan dalam usaha mereka meringankan kesengsaraan rakyat Palestin. Presiden MERSI Datuk Dr. Jamilah Mahmud berkata, bantuan di kedua-dua sektor itu lebih mendesak. Rakyat Palestin lain, luar biasa saya rasa daripada semua rakyat yang saya pernah jumpa di seluruh dunia dan kawasan-kawasan perang. Kerana mereka bukan saja mengharapkan bantuan dari segi menghulurkan wang ataupun duit ataupun makanan dan sebagainya. Mereka hendak satu peluang untuk berdiri dan berdikari dan juga bebas, ya. Dan mereka sekarang sudah sampai satu tahap saya rasa di mana mereka sedar bahawa untuk mencapai kejayaan tu mereka perlu mendapat pelajaran dan sebagainya. Datuk Dr. Jamilah bercakap pada sidang media selepas taklimat misi pertama MERSI ke Palestin selama seminggu yang berakhir 17 Julai lalu. Misi bertujuan untuk mengenal pasti bentuk bantuan kemanusiaan yang boleh dihulurkan rakyat Malaysia. Sumbangan boleh disalurkan dengan menghubungi nombor atau melayari laman web yang tertera. Kita imbas tajuk utama, pengoboman Bali tertuduh utama Amrozi dijatuhi hukuman mati. Kedutaan Jordan di Baghdad diserang, bom kereta meletup, 11 orang terbunuh. Buletin utama malam ini diakhiri dengan visual kehebatan krokodil dan di Mexico menjinakkan reptilia ganas di sebuah taman di negara itu. Menariknya 80 ekor buaya itu dinamakan berdasarkan pemain bola sepak terkenal. Begitu, salam hormat dan selamat malam.